Okay, bismillahirrahmanirrahim. So kita akan sambung balik kita punya kelas kita pada hari ini. Okay, tadi kita tengok pada subtopik 4.3 berkenaan dengan sektor pengurusan sisa dan juga air sisa. So sekarang kita akan tengok pada subtopik 4.4 berkenaan dengan sektor pertanian dan juga perhutanan. Okay, so bila kita tengok kat sini dalam sektor pertanian dan perhutanan, the same thing, the problem sebab apa? Sebab kita punya berlakunya peningkatan populasi manusia. Okey. So bila berlakunya peningkatan populasi manusia, kehendak manusia untuk mendapatkan tempat tinggal, untuk mencari ataupun menambahkan sumber bekalan makanan, juga untuk membuat satu untuk perhubungan, laluan perhubungan supaya untuk connectkan from one place to another place. So inilah kehendak-kehendak kita. Dan untuk memenuhi kehendak ini, maka kita terpaksa mengorbankan beberapa sumber alam yang sedia ada. So inilah kita tengok pada sektor pertanian dan perhutanan, di mana kita tengok kat sini dalam sektor ini antara isu social scientific yang kita boleh tekankan. Yang pertama kita tengok apa? Dalam konteks banyak kawasan hutan dan juga pokok-pokok balak yang ditebang bagi pembukaan tanah, sama ada untuk tujuan penempatan maupun pertanian. Dan jika tidak dikawal ataupun diselenggara aktiviti ini, maka perkara-perkara yang lebih buruk boleh berlaku. Seperti bencana alam, kejadian tanah runtuh, banjir kilat, kepupusan flora dan fauna. So bila meningkatnya populasi manusia, maka kita nak cari tempat untuk kita bina rumah. So kita akan membuat pembukaan tanah. Dengan cara apa? Kita menebang hutan-hutan tersebut untuk mendapatkan tanah bagi menyediakan kemudahan kita untuk kita hidup. Alright. Tak salah, tetapi jika benda ini tidak dikawal dengan baik, maka ianya boleh mengundang bencana-bencana alam yang kita sendiri pun telah merasainya. Seperti apa? Seperti banjir kilat, ataupun kita tengok tanah runtuh yang paling obvious, dan yang paling teruk ialah kepupusan flora dan fauna. Kemudian pada masa yang sama juga penerokaan hutan yang berleluasa. So penerokaan hutan yang berleluasa, untuk tujuan-tujuan tersebut juga boleh mengganggu kitaran gas di dalam kita punya bumi. So ingat boleh kita ada kitar oksigen dan juga kitar karbon. So jika kita membuat aktiviti penerokaan hutan ini secara berleluasa, maka kita akan dapati bahawa kandungan karbon dioksida dalam udara akan meningkat, manakala kandungan oksigen dalam udara akan mula menurun. Sebab apa? Sebab hutan-hutan ataupun tumbuhan-tumbuhan hijau ini dia memainkan peranan sangat penting dalam kita punya kehidupan seharian, di mana ianya akan membersihkan udara. Dia akan mengambil, dia akan menyerap karbon dioksida dan akan menukarkannya kepada oksigen dalam proses fotosintesis. So, jika spesies ataupun populasi bagi tumbuh-tumbuhan ini, terutamanya pokok-pokok hijau ini, berkurangan disebabkan oleh penerokaan hutan yang berleluasa, maka inilah yang akan berlaku. Udara kita makin kotor, makin tercemar, dan kita kekurangan sumber oksigen. Yang ketiga, pembakaran terbuka, yang selalunya dilakukan oleh para petani di kawasan ladang mereka, boleh menyebabkan apa? Berlakunya jerebu yang teruk. Para petani dia ambil jalan mudah, so dia nak membersihkan kawasan tanaman, dia punya kawasan pertanian ni, dan jalan mudah instead of selenggarakan dengan baik dengan pelbagai cara yang boleh kita ambil dalam teknologi hijau, mereka mengambil jalan mudah dengan cara membakar, membakar kawasan tersebut. So pembakaran terbuka inilah yang akan membebaskan asap-asap jelaga-jelaga yang boleh menyebabkan jerebu yang teruk. Dan jika berlakunya jerebu ini dalam tempoh masa yang lama, maka akan menjejaskan kualiti indeks udara di negara kita dan juga bumi ini, dan boleh menyebabkan pelbagai penyakit respiratori seperti penyakit asma dan sebagainya. Seterusnya apa? Penggunaan racun serangga dan baja kimia yang berleluasa oleh para petani juga merupakan satu isu yang sangat penting dalam sektor pertanian dan perhutanan. Sebab apa? Baja-baja kimia ataupun penggunaan racun-racun kimia ini, jika digunakan secara berleluasa, jika digunakan dengan banyaknya, dia memberikan impak yang tidak sihat. Bukan setakat kepada kita punya tanaman, malah orang yang memakan kita punya hasil itu pun juga boleh mendapat penyakit yang tidak diingini. So pada masa yang sama juga kita tengok bila menggunakan banyak baja-baja kimia dan sebagainya, maka keasidan tanah akan mula meningkat. So tanah makin lama makin berasid, dan bila tanah ini makin lama makin berasid,
maka ianya tidak lagi sesuai untuk dijadikan tempat untuk bertani. Alright. Dan pada masa yang sama juga, jika kita gunakan banyak baja kimia, bila turunnya hujan, baja kimia ini akan larut dalam air dan boleh pergi ke kawasan-kawasan atau sumber-sumber air berdekatan seperti sungai dan tasik, dan ianya boleh menyebabkan pencemaran air di kawasan-kawasan tersebut. Dan pada masa yang sama juga dia boleh menyebabkan satu fenomena dipanggil sebagai eutrofikasi. Di mana eutrofikasi inilah bila berlakunya pengaliran baja-baja kimia yang larut dalam air dan tanah dan mengalir ke kawasan-kawasan seperti sungai dan juga tasik. Dia akan merangsang pertumbuhan alga yang terlalu banyak. Dan alga ini akan mula melitupi permukaan tasik ataupun sungai tersebut, menyebabkan cahaya tak dapat masuk ke dasar sungai. So tumbuhan-tumbuhan akuatik yang berada di dasar sungai itu tidak mendapat cahaya matahari yang cukup, maka ianya tidak boleh melakukan proses fotosintesis. So bila tidak boleh melakukan proses fotosintesis, maka tumbuhan itu tidak boleh membebaskan oksigen dan pada masa sama juga ianya akan mati. Dan bila kekurangan oksigen dalam air, maka hidupan-hidupan akuatik seperti ikan akan mula mati. So ini ialah satu fenomena dipanggil sebagai eutrofikasi. eutrofikasi, eutrofikasi. So ini adalah antara implikasi ataupun isu-isu sosio-saintifik yang melibatkan sektor pertanian dan perhutanan. Dan yang akhir sekali kita tengok bila berlakunya peningkatan terhadap permintaan perabot-perabot kayu. Seperti kayu jati dan sebagainya. Ini juga menjadi asas kepada berlakunya penebangan ataupun pembalakan hutan yang mendadak. Dan pada masa yang sama juga tadi kita sebut tentang kertas. So bila banyak kertas digunakan, so berlakunya peningkatan untuk mendapatkan kertas, maka banyaklah hutan yang akan dikorbankan untuk menghasilkan kertas tersebut. So ini adalah satu orang kata macam kejadian ataupun kita tengok macam fenomena yang sudah pun berlaku di sekeliling kita ini. Kita pun melihat bila hutan banyak ditaraf, banyak kawasan yang dibuka, kita akan dapati, kita tengok kat sini lah, udara kita makin lama makin cemar, terutama di kawasan-kawasan bandar yang hutannya sudah pun sedikit. Kemudian kita tengok apa lagi? Kita tengok kepada kejadian tanah rotor yang kerap kali berlaku, terutama di negeri Pulau Pinang, di Lebuh Raya Karak dan sebagainya. Sebab apa? Berlakunya penebangan hutan. Hutan bila tak ada, akar pokok ni pada dasarnya dia mencengkam tanah. Dia menyebabkan tanah tu kuat. Bila ditebang pokok tersebut, tanah menjadi lemah. Dan bila dihujan, ini akan jatuh bersama dengan air tersebut. So itulah asas kepada kejadian tanah runtuh yang banyak dilaporkan terutama di negeri Pulau Pinang, di mana mereka banyak menarah bukit-bukit untuk membina rumah-rumah banglo. So ini adalah antara implikasi ataupun kejadian alam yang telah pun berlaku. Selain daripada banjir kilat dan juga kejadian tanah runtuh, juga kita boleh dapati banyak berlakunya penyakit-penyakit respiratori yang melibatkan sistem respirasi kita, seperti asma, bronkitis, bronchiolitis dan sebagainya, yang disebabkan oleh pencemaran udara. Kenapa? Bila tak ada hutan, tak ada tumbuhan hijau, dan bila berlakunya banyak pembakaran terbuka yang membebaskan asap dan juga jelaga yang tidak sihat, maka ini adalah implikasi yang terpaksa kita terima dan juga generasi kita akan hadapi. So apakah langkah-langkah ataupun aplikasi teknologi hijau dalam menangani masalah tersebut dalam sektor pertanian dan perhutanan? Pertama, kita tengok apa? Pokok-pokok. Isu utama ialah pokok-pokok yang sudah pun ditebang, yang telah pun dibalak tanpa kawalan. So cara mudah, dah ambil, kita ganti semula. So bila kita dah tebang pokok-pokok tersebut, ambil inisiatif kita tanam semula. So menanam semula pokok-pokok yang telah pun ditebang tadi boleh mengekalkan spesies yang sedia ada. So jadilah bertanggungjawab. Kamu nak ambil sumber tersebut boleh, tapi gantikan semula dengan pokok yang lain. Penanaman semula pokok. Kedua, kita tengok apa? Merawat dan memproses kembali sisa-sisa pertanian seperti pelepah, pokok dan sebagainya untuk dijadikan baja kompos. So, dengan menggunakan baja kompos, kita dapat mengurangkan penggunaan baja kimia. So, ini boleh menyebabkan tanah kita makin subur. Dan pada masa yang sama juga boleh mengelakkan kejadian eutrofikasi dan sebagainya. So lebihkan banyak baja kompos dengan kita gunakan semula sisa-sisa buangan pertanian kita tadi untuk menjadikan baja kompos. Dan yang seterusnya yang paling mudah ialah
aktiviti pembalakan ni adalah aktiviti yang sangat-sangat sukar untuk kita nak kawal, okey, sebabnya ia berlaku kerana di belakang mata kita dan sebagainya. So cara yang paling langkah yang perlu kita ambil serius lah bagi mengatasi masalah pembalakan haram ini ialah dengan memastikan bahawa adanya penguatkuasaan terhadap undang-undang yang sedia ada, okey, di mana aktiviti pembalakan ini perlu dikawal supaya sumber hutan terpelihara. Selain itu juga kita boleh wartakan banyak lagi kawasan hutan simpan supaya ekosistem kekal dan seimbang. Okey, so pewartaan hutan sebagai hutan simpan juga merupakan satu langkah yang baik untuk memastikan bahawa hutan tersebut tidak disentuh. Okey, tidak disentuh dan ianya boleh menjamin kemandirian spesies bagi flora dan fauna. Dan pada masa yang sama juga penguatkuasaan undang-undang yang sedia ada. Okay, kita ada Jabatan Perhilitan dan Perhutanan, okey, di Malaysia ini yang menjalankan fungsi-fungsi untuk memelihara dan memulihara flora dan fauna negara Malaysia. So mestilah kita menguatkuasakan, bertindak dengan tegas, okey, supaya apa? Supaya terpeliharalah sumber-sumber alam ini, supaya demi kebaikan dan juga kesihatan diri kita dan juga anak cucu kita di masa mendatang. Okey, so ini saja untuk hari ini punya kelas. Okey, untuk subtopik 4.3 dan juga 4.4. Okey, so insyaAllah pada minggu depan kita akan masuk pada 4.5 dan juga 4.6. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.